وذروا الذين يلحظون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيف يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيل يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيف يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع
قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh.
Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Dan pertama-tama kita ucapkan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan lempah dan kurnianya dapat kita bangun pada pagi hari ini, dapat kita menghirup udara yang segar. Pagi ni alhamdulillah di Singapura nampaknya segar sangat. Angin kencang pagi tadi, juga malam tadi pun ada angin yang kencang. Alhamdulillah, tapi kita rasa nikmat sebab sangat macam sejuk sangat. So itu yang berlaku, dan hari ini nampaknya keadaan macam cuaca dia mendung-mendung sikit. Kemungkinan akan turun hujan. Saya boleh macam rasa macam tu lah. Tapi apa-apa pun hari ini hari Khamis bersama dengan 24 Jun. Alright, kita sudah pun tinggal hanya dalam 6 hari untuk kita menghabiskan separuh masa pertama dalam 2021 ni. Dan okey, hari ini hari yang cukup mendebarkan pagi tadi. Saya ni penyokong Jerman. Penyokong Jerman, jadi cukup mendebarkan tadi sebab kita hampir meninggalkan Euro sebab tadi Hungary tu dia memang defense semua. Jadi walaupun Jerman ni adalah satu pasukan yang boleh menyerang, dia mempunyai kekuatan di semua bahagian saya tengok, tapi mereka macam terangkap-rangkap juga dengan Hungary, dan malahan first kena pula. Jerman ni saya tengok dia banyak kena gol awal lah. Lepas tu kalau gol awal dia boleh bangkit, dia tak, dia akan struggle, dan akhirnya dia draw 2-2. Bila draw tu maksudnya Jerman akan layak ke peringkat seterusnya. Hungary terpaksa meninggalkan Euro sebab mereka ada 2 poin saja. Dia seri 2 kali, Jerman dengan France. Mereka kalah dengan Portugal pula kalah dengan Jerman, dan tadi dia menang dengan dan tadi dia draw dengan France dia menang dengan Jerman, dan juga dia draw 2 lah dengan Hungary dan juga dengan France. Jadi dengan Portugal, jadi dia 5 poin. Jadi undian telah pun dilakukan sebab saya favourite Jerman, jadi saya tengok Jerman je lah dia lawan apa. Jerman akan bertemu dengan England dalam pusingan seterusnya. Right, insyaAllah. Itu sedikit lah mengenai bola. Siapa kat sini suka bola? Okey, kita ada Mariam Zez. Dia cakap Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, dan selamat pagi juga kepada Mariam. Terima kasih kerana datang pagi-pagi ni. Alright, jom kita mulakan hari kita dengan beristighfar, banyak-banyak beristighfar. Sambil beristighfar tu tekanlah love tu banyak-banyak kan. Love sambil tekan sambil istighfar. Astaghfirullahalazim. Sebab setiap benda yang kita mulakan dengan istighfar ni pasti ada kebaikan yang luar biasa, insya-Allah. Dan juga sambil dengar bambu ni, kita tak naklah buang pahala kita yang kita boleh dapat dengan free. Sambil dengar tu Astaghfirullah kan, lagi bagus. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih kan. Lepas tu kita banyak bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini benda-benda yang saya belajar daripada ustaz saya juga. Menggunakan hari kita, masa kita untuk beristighfar. Lepas tu kita bertahlil, dan juga kita banyak selawat. Dalam 1 jam lebih kurang lah kita berkongsi-kongsi ni, lebih kurang dalam 1 jam ni banyak yang kita boleh actually perolehi. Alright, so siapa yang ada kat sini, jom just like komen apa khabar awak, daripada mana, dan bagaimana keadaan di tempat awak. Tempat saya nampak berangin, tengoklah pokok-pokok tu semua di tengah jadi tempat saya ni berangin lah kat luar sini. Alright, lepas ni kita akan masuk ke masa kelas start, nanti kita akan masuk kelas. Alright, kita ada Nur Kasih, salam daripada Alustai. Macam mana Nur Kasih, salam. Dan 2 hari saya terdapat bersama Bismillah. 2 hari saya terdapat bersama pagi sebab saya ada kelas dengan Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah untuk 2 hari bulan depan ada lagi 2 lagi kelas. Jadi pagi tu sebab Sabah kan dia awal jadi kita start pun pukul 9 kita dah start.
fact 8.30 tu orang dah mula daftar dan kita start. Jadi saya tak dapat, tapi saya ganti tengah hari. Dalam lunch hour lah, lebih kurang macam tu. Alright, jadi kita sambung hari ni, teruskan dengan ilmu wang dunia akhirat, di mana dalam circle kita ni kita ada adik-adik yang akan datang, kena dengar, dan mungkin ada benda yang abang Abu rasa yang setiap hari kita kena feed diri kita, iaitu dengan satu positivity dalam hidup kita ni kan. Kalau kita nak move ke depan kan, mesti kita feed kepala otak kita ni kan. Minta maaf lah, kita kena feed kepala otak kita dengan positivity. Kita kena bagi tahu otak yang semua benda ni sedang dalam keadaan positif. Sebab apa? Dalam keadaan COVID dan dalam keadaan pandemik, dalam keadaan ekonomi yang tak menentu at this moment ni, semua yang kita dengar kat luar tu 90% kalau kita pergi saja, kita akan dengar hanya benda negatif. Sebab tu kalau minda kita ni tak diisi dengan benda-benda positif yang kita sendiri isikan, jangan nak tunggu orang lain nak isi. Kan sendiri isi. Bangun pagi cakap, semua ni Alhamdulillah very good babe, hari ni I'm making babe, I'm looking so beautiful, I'm so handsome babe, Allahu Akbar. Kenapa sales saya hari ni jadilah benda. You just letak benda ni dalam kepala otak kita sebelum. Kalau tak buat benda tu, kau keluar je, semua orang kat luar ni akan bahagi negatif, dan otak kau ni akan senang sangat meresapkan negativiti dan akhirnya menjadikan diri kita negatif, yang akan menyebabkan hari tu penuh dengan negativiti, dan mungkin kita tidak macam habiskan hari tu dengan bagus lah. Jadi saya sebab tu bila datang kat sini, insyaAllah setiap hari abang pun cuba sedaya upaya bagi korang macam semangat balik sikit untuk kita mulakan hari kita dengan semangat. Alright, sambil tu kita berlepak, bersantai, dan kita ada segmen ilmu 9.30. Kita ada segmen ilmu di mana setiap hari abang Abu akan ambil satu ilmu kewangan untuk kita sampaikan. Alright, sebab itu forte abang Abu kena cerita sikit pasal duit. Kalau tak, orang cakap apa benda dia ni, alamak aku dengar dia mekanik wang tapi tak cerita pun pasal duit. Alright, kita akan cerita pasal duit, tapi juga kita akan selitkan dengan santai, dengan soalan, dengan jawapan, dengan benda-benda yang saya rasa mungkin kita boleh bincangkan. Alright, okey, siapa kat sini memang dia suka bola sepak? Saya suka. Okey, kita ada Zul Apple. Assalamualaikum dan selamat pagi abang Abu. Best. Lepas tu saya ni, ada orang kadang-kadang dia tak faham kenapalah si Abu ni best kan. Sebab best ni adalah satu tujuan untuk kehidupan saya ni. Saya letakkan best tu macam saya punya apa kata orang tu, tujuan hidup. Be excited solat, be excited selawat, be excited sedekah. So 3 perkara ni saya nak jadikan macam, saya jadikan benda ni macam benda yang kena aku pegang betul-betul. Alright, okay, kita ada Nur Syahidah kat sini. Nur Syahidah dia cakap abang Abu yang handsome. Bila handsome, apa lagi? Kita akan dapat tepukan. So boleh dengar tepukan tadi. Alright, so Assalamualaikum yang handsome. Melaka cuaca cerah. Pagi ni kami breakfast kuih tiaw goreng. dah breakfast, saya belum breakfast. Saya hanya minum tadi kopi sikit. Mungkin cakap macam light breakfast lah, sambil anak saya tadi dia keluar. So kita sandwich kan, tapi roti bakar lah kira. Tu je lah. Mungkin nanti lepas hari ni, sebab saya hari ni ada banyak urusan di luar. Tolong doakan aku. Sebab aku rasa batuk ni macam batuk yang macam bukan batuk penyakit lah. Kau doakan aku Ni batuk yang macam nak mengganggu aku, babe. Kan? So kau orang doakan banyak-banyak supaya dah batuk ni boleh dia belah daripada sini, insyaAllah. Alright. Sebab tu setiap pagi akan masuk sharing Abang Abu ni supaya terus kekal positif. Mudah-mudahan sebab kita kongsikan benda positif. Supaya sebenarnya saya kongsikan positif ni bukanlah untuk saya nak macam apa. Sebenarnya saya bagi positivity, saya cakap benda positif untuk mempositifkan diri saya. Sebab apa yang saya cakap ni sebenarnya untuk diri saya juga. Bukan saya kat sini nak konon-konon aku terror nak bagi nasihat. Tak ada lah, babe. Aku pun sama macam korang juga. Aku pun manusia biasa yang ada turun naik, yang marah, boleh ketawa, boleh menangis, semua boleh. Dan aku pun perlu makan, perlu tidur, apa tu semua kan.
Jadi saya buat kat sini sebenarnya untuk nak memotivasikan diri saya juga. Kan diri saya sendiri saya nak motivasikan, saya nak pastikan like saya boleh meneruskan saya punya perjalanan untuk melakukan satu benda yang saya suka, iaitu like memberi kebaikan menerusi apa yang mungkin aku tahu dan tahu. Alright, ya Allah sembuhkanlah Abang Abu dan sihatkanlah dia seperti sedia kala. Amin amin. Saya perlukan doa-doa anda ni semua, right? Sebab saya nampak dah dekat 2 bulan lebih, dan bila saya cakap dengan doktor tak ada benda dan saya pun dah minum macam-macam ubat, tapi dia macam benda ni berlaku macam bila aku nak berbual macam ni kan, tu hari tak boleh, tapi bila dia macam mengganggu. Dan bila aku cerita lepas ni, aku cerita dengan orang, okey, bila aku nak berbual benda-benda ni, dia macam ni. Lepas tu bila aku solat, bila aku nak mengaji pun dia macam mengacau. Jadi saya haraplah, okey, mudah-mudahan Allah akan permudahkan benda ni, dan biarlah saya terus like happy dan buat benda yang saya suka, insya-Allah. Right, kita ada siapa lagi kat sini? Kita ada Kak Asna. Kak Asna, apa khabar? Kau ni lama sangat lah tak masuk sini. Kau belagak sangat ke? Kau tak nak dengar aku lagi kau ni macam belagak je tak nak masuk. Tak adalah, gurau-gurau je Kak Asna, Assalamualaikum. yang manis, nampak? Kau cakap manis je, aku bagi tepukan, aku bagi DJ Horn lagi. Alright. Alright, kita ada Rina Zaidi. Assalamualaikum, selamat pagi. Pastikan kekal great setiap hari. Ni Rina kekal great. Get really excited about today. Itu maksud great. Great ni kan? Great. Kita cakap how are you? Great, babe. Great. I'm great. I'm feeling great. Get really excited about today. Itu dia punya meaning of great. Sebab tu bila kita cakap great tu, kita tak boleh lembik-lembik. Great tu kena dengan semangat dia sekali. Alright, sambil tu korang janganlah tak tekan love tu. Banyak tekan love, sebab aku ni memang gila dan kemaruk love korang ni. Jadi kau tekan love banyak-banyak biar dia sampai beribu-ribu macam biasa, supaya saya macam rasa at least orang semua tengok orang semua tengok view kan, view yang beribu beratus aku pula tengok love love kat sini beratus beribu, aku dah macam wah, dah dahsyat. Jadi tolonglah bagi banyak love supaya macam ada semangat. Tapi ingat, sambil bagi love tu apa kita buat? Sambil bagi love tu kita beristighfar, astaghfirullahalazim, alhamdulillah, kita bertahlil, kita la ilaha illallah, kita juga kata orang tu berselawat. Kan boleh gunakan benda-benda tu sambil dengar supaya kita tak rugi masa kita, right? Okey, kita ada siapa ni? Sabaria Karim. Assalamualaikum. Sabaria daripada mana? Sabah ke? Sabaria daripada mana? Maybe bagi tahu sikit kat mana, daripada mana, dan siapa kat sini suka tengok bola sepak ni. Euro tengah berlangsung ni, kan? Okey, nampaknya di Israel pun dia kena quarantine juga, walaupun dia orang dah vaccinated semua orang, sebab Delta variant telah pergi ke Israel pula sekarang, kan? Dan nampaknya lagi satu wave of of COVID sedang muncul balik dengan begitu mendadak dekat UK. Ada kemungkinan akan di lockdown untuk 12 minggu. Wow, ini something yang kita kena berjaga-jaga lah. Mungkin dekat sini kita walaupun rasa macam everything dah okay, tapi saya rasa macam kita kena jaga-jaga, babe. Alright, Assalamualaikum, selamat pagi semua. IURC, alright, ni adik-beradik Abang Abu di Singapura ni. Okay, Dr. Rohani Muhammad di Nur Aspas. Assalamualaikum, selamat pagi. Dari Kuala Kedah, Mai menyorok pulut ikan kering. Apa tu? Tak faham, babe. Alamak, kau cakap bahasa Kedah aku tak faham. Semalam saya dengar Ketua Polis Johor bercakap tu dalam bahasa Kedah. So bahasa Kedah Mai menyorok pulut ikan kering. Oh, tu apa? Itu apa? Sarapan Sarapan ke Kak Rohani tu? Apa maksud dia? Cuba cerita sikit maksud. Kau tulis-tulis macam ni, mana aku faham? Aku tak faham. Aku bukan orang Kedah lah. Walaupun aku masa daripada kapal dulu lalu Kedah, tapi aku bukan turun Kedah. Aku turun dekat Singapura. Cuba cerita apa benda ni. InsyaAllah saya terus semangat. Semoga ujian ini meningkatkan ke level yang lebih dan tinggi di sisi Allah kerana kesabaran tu. InsyaAllah, doakan. Terima kasih. Aslina, Assalamualaikum. AA yang manis. Allahu Akbar. Bila dia manis, apa dapat?
tu dia. Kalau korang nak dapat tepukan, nak dapat sorakan, nak dapat whatever, kau cakap je manis, handsome, macu. Nanti kau dapat benda tu. Alright, sambil-sambil kita borak ni, insya-Allah kalau ada soalan ke, kalau nak tahu apa-apa pasal bisnes, kewangan, boleh kemukakan, boleh komen dekat sini. Apa soalan awak, apa awak nak tahu, insya-Allah Abang Bu akan jawab sambil-sambil kita menunggu 9.30. Sebab 9.30 nanti kita akan cerita mengenai topik ilmu pada hari ini adalah mengenai live below the means. Orang cakap hidup dengan di bawah kemampuan awak. Itu benda tu relevan lagi ke? Itu kita nak bincangkan supaya kita dapat mungkin idea-idea baru, supaya kita tak rasa macam kita ni kedekut, kita tak dapat menikmati perkembangan dunia dan sebagainya. Adakah itu masih relevan? Yang itu kita nak tanya dan kita nak juga jawab nanti. Sambil-sambil dengan tu aku cakap korang share benda ni dengan member-member, kawan-kawan awak, rakan-rakan awak, sahabat handai awak. Ajak dia orang, tag dia kat sini. Mungkin awak boleh tag dia orang untuk sama-sama kita naikkan juga circle ilmu wang dunia akhirat ini, circle positif kita. Kita jadikan benda ni sebagai satu tempat kita dapat sarapan minda, sarapan pagi minda untuk menaikkan awak punya semangat, insya-Allah. Jadi apa-apa bila awak rasa down ke, awak tak tahu nak buat apa, hey, hello, datang je pagi 9 hingga 10 ni, kita akan insya-Allah cuba menjadikan diri awak ni macam kembali balik, bangkit balik. Sebab itu mungkin salah satu sifat Abang Abu tau. Abang Abu ni satu sifat saya adalah I can see myself as a macam orang yang mungkin saya baca kisah Abu Ayyub Al-Ansari, jadi saya cuba relatekan. Mungkin itu mungkin satu benda yang saya perlu ikut sebagai seorang yang fighter, seorang yang berjihad, and all those stuff. Mudah-mudahan Allah kekalkan saya dalam keadaan yang terus berjihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana semuanya yang berlaku ni pastinya atas izinnya. Alright, jadi kita serahkan pada dia lah segala urusan dunia akhirat kita ni. Salam dan pagi yang handsome dan baik hati. Allahu Akbar. Ni handsome-nya pasal, ini baik hati punya pasal. Kan, to everyone, good morning. Moga kita semua diberi afiat. Amin, amin. Sangat penting. Assalamualaikum. AA yang awesome. Okay, kita bila dia cakap awesome, mungkin saya nak bagi yang party noise lah. Mana untuk awesome. AA beri sedikit teknik kewangan Islam sebagai panduan untuk dibuat. Okey, dia actually sebenarnya dia tak, maksud saya kewangan tu dia memang actually asalnya Islamik kan. Cuma kita ni sekarang dengan letak benda-benda Islam ni, mungkin dia macam bagi orang tu nak lebih dengar kan, tu je. Tapi saya rasa bila saya tengok, melainkan of course lah bab riba tadi, bab wasiat, ada beberapa bab tu yang mungkin dia ada lain sikit sebab kita mengikut apa yang telah Allah dah tentukan untuk kita kan. Tapi dari segi yang lain saya tengok lebih kurang sama saja, tak adalah banyak perbezaan. Perbezaannya bila datang pelaburan, bila datang berzakat, bila datang sumber. Mungkin saya nak tekankan itu. Alright, ramai kita bila kita cakap Islam ataupun kita dapat kewangan Islam, kita duk cerita pasal semualah benda halal, whatever and everything. Yang dari segi pelaburan kan, kita melabur ni, kita kena melabur dalam benda-benda yang syariah compliant, semua tu alhamdulillah very good. Tapi saya rasa satu benda yang perlu kita beri perhatian adalah memberi perhatian daripada sumber kita tau. Dari mana kita dapat wang ni untuk kita nak buat makan ke, nak melabur ke, nak menguruskan. Sumber tu penting. Jadi ramai orang kadang-kadang kita terlepas pandang daripada sumber. Sumber apa yang aku dapat? Sumber ni halal tak? Sumber ni ada tak riba? Sumber ni ada tak benda? Jadi kalau kita duk fokus untuk membetulkan sumber kita, sebab saya percaya dan yakin sumber yang baik, sumber yang barakah, sumber yang dirahmati Allah ni pastinya akan membawa kebaikan pada kita. Jadi saya rasa dalam penekanan ilmu kewangan Islam, sebab yang lain tu saya dah study, saya tengok Islam dan juga yang konvensional ni dia lebih kurang sama, melainkan beberapa perkara macam saya cakap tadi kan, pelaburan, like bab zakat, bab riba, interest yang kita dapat, benda-benda macam tu. Right, yang kita boleh macam
tahulah kan. Kita tengok je kita dah tahu ni tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tapi saya tak tengok ramai orang yang saya nampak walaupun dia cakap kewangan Islam, tapi dia cerita benda yang sama. I think benda yang kita lebih faham dan tahu, tapi saya belum nampak orang yang macam betul-betul khususkan pada sumber dia. Saya rasa sumber ni memainkan peranan. Kalau kita check balik semua sumber-sumber yang kita dapat ni, dekat situ kita boleh tahu kenapa kadang-kadang kita dalam satu keadaan yang tak betul. Kan sebab mungkin datangnya daripada sumber. Mungkin kita nak buat, oh macam mana aku nak menguruskan hutang, macam mana aku nak menguruskan ni, macam mana aku nak melabur, macam mana ni. Semua ni kita belajar tapi nampak macam masih tak ada. Sebabnya kita mungkin terlepas pandang sumber kita. Adakah sumber kita ni halal? Kan adakah benda tu datangnya daripada benda-benda halal? Mungkin kita bekerja tapi kerja kita ni kita datangnya daripada mana ni? Kan company ni buat apa? Company ni nah ini supaya kita berhati-hati. Bukan saya cakap awak ni semua tak check ke whatever apa benda Abang Abu ni cakap kan. Tapi kalau kita lebih berhati-hati dalam bab sumber ni, saya rasa kita boleh betulkan banyak benda. Kalau kita betulkan sumber yang kita dapat tu, saya pasti sumber yang berakal ni akan memastikan banyak benda yang baik saja untuk kita. Sebab ini janji Allah. Jadi pada Abang Abu, kalau kita nak talk about Islamic finance, it must be start from sumber. Okey, kita check dari mana sumber kita ni. Kalau mungkin kita dapat daripada mana ni? So, sumber apa ni? Kan ada tak riba dalam tu? Kan ada tak benda-benda yang macam sebab inilah yang menyebabkan banyak benda-benda lain. Itu pandangan Abang Abu lah ni untuk soalan yang soalan apa ni si Asna ni tanya. Jadi pada saya, you mula check sumber awak. Dari mana datangnya benda ni? Adakah dari perbuatan yang halal ataupun haram? Adakah kita dapat kerana menipu? Adakah kita dapat dengan menipu adik-beradik kita dalam segi harta? Mungkin ada juga orang yang bagi kita satu amanah, kita mula gunakan untuk benda-benda lain. Ini semua kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi kalau kita boleh check balik dan betulkan benda ni, saya yakinlah banyak isu kewangan ni boleh diselesaikan. Banyak isu kewangan boleh diselesaikan kalau kita mula beri perhatian pada sumber tadi. Itu saya punya pandangan dan pendapat lah. Okey. Dulu arwah saya pesan, kita kena hidup pada kemampuan. Kalau periuk kita kerak kecil, jangan nak ikut orang yang hidup dalam periuk yang kerak besar. Pesanan romak saya lah, alhamdulillah saya rasa pesanan memang benar sangat. Orang dulu ni, dia ni berwawasan tau. Orang-orang dulu ni, bila dia cakap tu, dia bukan cakap pasal apa-apa. Ni kita dengar ni, groundbreaking meeting, okay, special as founding member Bitcoin Mining Council Agro will push. Okey, kripto yang orang cakap turun gila-gila ni, elok kripto ni dalam permainan lah babe. Inilah time untuk kau take advantage. Alright, jangan kisah sangat dia down. Dia boleh naik balik dengan cepat, betul tak? Dia boleh naik balik dengan cepat. Sebab sekarang ni si Elon Musk ni, Allahu Akbar, dia buat macam-macam benda untuk nak menaikkan. Dia adalah one of the big shareholder tau dalam, I mean, dia own a lot of bitcoins, you know, like, and he invest so much in bitcoins. Jadi pastinya dia akan pastikan benda tu naik juga. So dengan ada sekarang dia nak greeningkan cryptos. Maksudnya dia sekarang problem dia kripto ni dia environment unfriendly kan. Jadi dia orang buat greening dan like insya-Allah benda tu akan menaikkan balik kembali benda-benda yang tu. Jadi Kak Syura, saya setuju sangat dengan Kak Syura apa yang Kak Syura cakap. Permulaan kita memang kena jaga kerak kita. Alright, itu penting. Tapi kita tak boleh hidup dalam keadaan macam tu sampai bila-bila. Sebab kita perlu kebaikan. Kita perlu menambah baik kehidupan kita ni. Itu yang kita bincangkan dalam segmen hari ini 9.30 nanti dalam segmen Ilmu Wang, Living Below the Means, is it still relevant? Adakah itu masih relevan? Kita akan bincangkan. Dan kalau anda ada soalan-soalan, boleh je tanya. Kak Asna ada tanya suatu soalan tadi. Alright, insyaAllah Abang Abu dah jawab soalan tu. Dan siapa-siapa yang ada apa-apa soalan, dipersilakan dan ambil peluang untuk tekan love banyak-banyak. Sebab saya nak tengok love saya tu banyak sangat. Kan adik-beradik saya mungkin tak ramai. Kalau tak, benda ni dah meletup dah. Maksudnya dah 1,000 lebih adik-beradik saya. Mungkin hari ni 2 hari tak tengok saya. Saya ada urusan lain. Saya ada urusan buat kelas 2 hari di Sabah. Tapi saya tak pergi Sabah, saya pergi menerusi Zoom. Alright. So keadaan di luar di tempat awak ni macam mana? So adakah dia mendung ke, hujan ke, dia panas ke? Tempat saya ni dia mendung. Kemungkinan besar hujan akan turun di Singapura.
kemungkinan besar. Dan saya hari ini ada banyak benda-benda yang insya-Allah saya nak buat keluar. Saya juga sebab saya juga okey, untuk makluman, saya juga rakan strategik Robert Kiyosaki dalam cash flow. Jadi hari ini shipment cash flow dah sampai. Jadi saya perlu pergi mengambil shipment untuk meletakkan di gudang gudang untuk letak benda tu lah so insya-Allah. Dan lepas tu kita ada lunch di rumah mak mertua saya insya-Allah. Besok hari ni tak, sebab pukul 4. Okey, so ada apa-apa lagi kat sini? Alright. Mafiza dia cakap panas dari semalam di Kulai. Alhamdulillah. Okey, panas, bagus lah kan. Alhamdulillah kan, berapa ramai yang sebenarnya ada tempat sejuk ni. Sebab kita belum rasa sejuk tau untuk memahami nikmat panas ni. Kita belum rasa satu sejuk yang luar biasa untuk kita faham, panas ni. Saya dapat feeling tu first time bila saya pergi mana, Melbourne tak silap saya. Sejuk masa tu. Sejuk gila babe. Masa tu lah kita faham nikmat panas ni. Allahu Akbar. Rasa sejuk dia lain macam lah. Panas ni at least okey tau, kita boleh kipas. Sejuk ni nak buat apa? Pakai pun dia sejuk balik. Bahasa bukan yang warmer dekat rumah baru dia panas. Okey, kat Kuala Selangor cuaca cerah. Alright. Okey, sambil-sambil tu come on. Apa soalan? Ada soalan tak? Kita ada lagi 4 minit tak, kita ada 2 minit saja lagi untuk kita bercerita pasal bab ilmu kita, living below the means. Adakah dia masih relevan dalam kehidupan kita pada hari ini? Sebab kenapa soalan ni muncul, ada sebabnya. Jadi saya nak bawa pada pandangan awak, saya nak dapatkan pandangan awak juga. Adakah dia relevan? Kalau relevan, kenapa? Dan kalau tak, kenapa kita nak sibuk pula kita nak sembang mengenai topik tu sebentar lagi. Okey, sebentar lagi selepas saya nak masuk ke bilik lah. Tapi boleh tak korang tekan lagi love, share lagi, komen lagi, dan cuba tagkan dengan kawan-kawan awak. Sebab benda ni sangat penting, sebab dia ada 2 thoughts. Alright, jadi kita nak bincangkan yang mana sesuai dengan kita. Alright, itu perbincangan kita untuk hari ni, InsyaAllah. Alright, so kita ada 1 minit lagi sebelum saya nak pergi ke bilik saya untuk segmen ilmu. Jadi saya nak masuk dalam ni, kat luar ni saya nampak pokok kelapa semua ada kat belakang. Dia melambai-lambai. Try minum kicap dengan asam limau. InsyaAllah moga Allah kurniakan kesembuhan dan kesihatan yang baik-baik. Alhamdulillah, terima kasih Rohani Dia cakap apa? Minum kicap dengan asam limau InsyaAllah. Apa prinsip Abang Bu sehingga kuat berpegang pada kripto berbanding emas? Dengan kripto emas ada sandaran, sedangkan kripto tiada sandaran. Komen sikit. Aku masih banyak dengan emas, so aku tak lari daripada benda tu. Emas tu memang memang itu aku punya first priority. Emas tu priority. Kripto ni sebab saya nampak peluang dekat sini kan. So saya nampak peluang, dan setakat ni kita belum ada fatwa lagi, masih dalam perbincangan untuk melihat apa sebenarnya yang boleh kita ni. Jadi bila kita tak ada apa-apa sandaran at this moment dari segi agama, saya rasa saya mengambil peluang yang saya nampak kan. Saya nampak ni peluang untuk saya. Tapi saya bukan berjudi saya bukan nak berjudi ke whatever. Saya invest, saya nak melabur sebab saya nampak benda ni ada satu persamaan dengan internet dulu kan. Dulu internet pada awalnya kita pun kita invest dalam internet company yang saya rasa macam sebab saya nampak something kan. So sama juga dekat sekarang ni, bila sampai satu level internet tu stabilize dan kita tak adalah gunakan sekarang ni, kita tak adalah invest dengan untuk internet ni ataupun untuk whatever yang kita tak invest lagi dalam benda-benda macam tu kan. Sebab benda tu dah jadi satu lifestyle untuk kita. Jadi kripto dan digital assets ni adalah satu benda yang akan menjadi satu lifestyle dalam kita satu masa nanti.
So saya nampak benda ni dia tak akan macam hilang daripada dalam sistem ni. So dia juga akan ada satu disruption teknologi untuk disrupt bankingnya sistem yang saya nampak. Seperti macam mana Grab punya tools tu boleh dia kacau semua conventional taxi and all those stuff. So dekat situ saya nampak ada satu benda yang akan berlaku, jadi saya tak nak terlepas peluang. Itu sebab saya ke situ. Bukan sebab saya cakap saya nak berjudi, tak. Jadi itu saya punya pegangan dari segi bukanlah saya nak cakap benda ni macam halal haram at this moment, sebab itu bukan kerja saya. Halal haram adalah ditentukan oleh orang-orang yang bijak pandai dan scholar dalam Islamic study. Biar diorang buat satu analisa, satu whatever, dan dia keluarkan satu fatwa, lepas tu baru kita follow. Macam forex, saya tak buat forex langsung, saya tak pegang forex. Saya tak pegang forex langsung sebab pada saya benda tu macam ada was-was. Bila ada was-was, saya tak nak. At this moment, sebab Bitcoin dan ni belum ada apa-apa, so saya masih meneruskan untuk mengambil peluang-peluang yang ada. Alright, okay, itu saya punya pegangan, insyaAllah. Alright, boleh. So sekarang let's move forward. Kalau ada soalan pun boleh tanya juga, tapi saya nak masuk ke bilik saya sekejap. Jadi anda semua just lepak sini sekejap. Saya nak balik sekejap je. Saya akan masuk dan saya akan keluar balik. Alright, insyaAllah. Alright. Okey, Alhamdulillah kita dah sampai dekat bilik saya ni. Tadi saya kat luar, sekarang saya dah dekat bilik. Oh, pandai betul kau ni Abang Abu. Otak lah kau. Kau duduk kat situ, kau tukar skrin kat belakang tu. Kau cakap kau kat luar, kat dalam apa tu semua aku yang duduk sini. Aku tukar skrin je, tapi dia macam nampak lah environment kita nak belajar. Kalau tadi santai-santai kan. Alright, now hari ni topik dia ni, okay, topik dia bukan ni topik dia saya tukar. Topik dia adalah saya tulis topik kat sini. Topik dia adalah live below your means. Alright, is it relevant now? Deng. Tu kita punya topik. So saya nak you just like comment sikit kat sini. Kalau you rasa macam benda ni kita boleh cerita-cerita sikit. Sebab saya nak your pendapat juga. Saya ada saya punya own thoughts, tapi saya nak tahu pendapat you. Adakah awak apa komen awak mengenai live below your means? Macam Kak Ashura cakap tadi. Alright, saya memang pernah dengar mak saya cakap, okay, kalau nak jangan hidup melebihi daripada apa yang kita mampu kan. Itu dia punya ni. Alright. Okay, jadi saya nak sekarang mungkin your own thoughts. Apakah thoughts anda dengan statement benda ni? Alright, kita ada Madia dia cakap alright, thank you. Esok join lagi ya. Oh Kak Mafiza dia punya. Zahanim, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, kita teruskan perbincangan kita pada hari ini yang kita nak mulakan live below your means. Apa yang awak faham mengenai live below your means, dan adakah benda tu relevan? Sebab saya terpanggil untuk bincangkan benda ni selepas semalam saya ada sesi, dan lepas sesi tu saya ada beberapa anak muda tau. Dia bukan orang tua ni anak muda. Jadi anak muda ni saya tengok mana aku punya ni. Sebab saya pun nak tengok ke Facebook ada tak orang komen-komen ke apa ni kan. Okey. Aku ni tak gerti lah pakai benda-benda ni semua, tapi insyaAllah, right. Okey. So saya macam terpanggil untuk fikirkan balik benda ni. Rethink balik, tak betul ke live below your means tu masih relevan pada ketika ini kan. So apa maksud dia je pada you all? Apa yang you nampak dekat sini? Alright. Okay, Zailani Maslan dia cakap Assalamualaikum, selamat pagi bos. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Aniza, hari ini lebih baik daripada semalam. Amin. Alright, very interesting. Jadi topik ni, cuba kita macam komen-komen sikit mengenai topik ni. Apa yang you pada pandangan awak, okay, live below your mean, is it relevant now? Adakah dia masih relevan atau kita perlu macam ubah ke apa? Apa pandangan you all? Okay, bagi pandangan anda sebelum Abang Abu boleh huraikan.
Okey, apa pandangan you all mengenai statement ni? Come on. Kan adik-adik aku kena cepat ni. Okey. Okey, ada. Okey. Alright. Apa maksudnya tu? Okay, live below the means. Okay, ada yang tanya. Okay, tak apa, kita bagi tahulah. Mungkin aku tulis dalam bahasa Inggeris ni. Selamat pagi, masih relevan. Okay, Lina cakap dia masih relevan. Okay, Haniza cakap apa maksudnya? Maksud live below your means ni, maksudnya kita kalau kita kena hidup di bawah kemampuan kita. Kan? Kalau kita tak mampu benda ni, jadi kita tak boleh hidup dengan macam tu. Tu dia punya maksudnya. Maksudnya kalau gaji kita 2,000, awak kena hidup lah dalam keadaan 2,000 tu. Jangan fikir lebih, jangan itu maksud je. Jadi saya nak tanya, benda tu relevan tak? Kita tak kena tengok lah kan. Okay, alright. Mariam cakap not necessary below. Alright, satu pandangan yang berbeza, nampak? Ada cakap okay masih relevan, dia cakap no, not necessary below. Alright, macam mana? Itu yang kita nak bincangkan. Sebab benda ni sebenarnya muncul semalam. Sebab saya bila kita cakap dengan orang tua-tua, senang sikit. Dia cakap kita kena hidup macam budak-budak ni, dia tak boleh. Dia cakap apa ni brother, takkan aku tak boleh enjoy, takkan aku tak boleh buat benda ni. Jadi saya terfikir untuk memikirkan benda tu, adakah dia masih relevan? Itu yang saya nak macam bincangkan pada hari ini, supaya kita mungkin menukar sikit kita punya thoughts pada hari ini. Kan? Okay, pada saya idea tu kurang relevan jika kita tahu peranan hamba dan khalifah. Jadi tujuan hidup untuk memberi manfaat pada umat. Understand? Itu bukan benda yang saya nak bincangkan kat sini, Kak Asna. Dia benda ni sebenarnya saya nak tanya serelevan ke tak, tu je. Kurang relevan. Okay, maksudnya kurang. Kak Asna cakap kurang relevan. Haniza pun cakap tak relevan dah. Kenapa awak cakap macam tu? Come on, saya nak tahu je. Kenapa dia tak relevan pula? Okey, saya cuba macam tu, tapi geram apa yang kita nak tak boleh. Okey, saya cuba tapi dia cakap geram babe, sebab apa yang aku nak aku tak boleh, aku geram. Alright, okey. So bagus perbincangan ni bagus sebab nampak ada macam different thoughts, lain-lain pemikiran yang actually berlaku dekat sini. Alright, ada yang okey, dia cakap relevan, ada yang cakap tak relevan, ada yang cakap not necessarily relevant. Alright, sebab kita nak positif minda. Alright. So positif ni maksudnya kita tak boleh ke belakang, kita nak ke depan, dia cakap. Alright, kita nak ke depan. Jadi adakah benda tu something yang kita boleh anggapkan sebagai tak bagus ke? Kan bila saya cakap okey, kita kena hidup dengan apa yang kemampuan kita, adakah itu tak relevan? Kan? So mungkin kalau kita nak positif pun, tapi dalam bab agama pun kalau kita tengok, Allah suruh kita fikirkan fikirkan yang negatif. Maksudnya dia suruh fikirkan siksa kubur, dia suruh fikirkan neraka, azab ni, supaya apa? Kita takut dan kita sebab kita nak syurga, jadi kita tak nak buat benda tu kan. Jadi tak semestinya negatif ni adalah benda yang boleh negatifkan kita kalau kita tahu apa negatif dia. Alright, so apa yang Dr. Miriam cakap tu betul, is lebih kepada positif, tapi adakah benda tu, saya tanya, relevan? Okey, ni ada satu keadaan untuk tu okey, but ada kalanya tak relevan. Think positive, set goal. Okey, nampaknya kita dah mula come to accept sebenarnya mungkin pemikiran ni perlu kita rethink balik. Betul? Sebab selalu kita dengar, kalau dulu masa mak bapak saya ke apa, selalu kita dengar okey, jangan bazir duit, kan, jangan bazir duit, jangan belanja lebih daripada apa yang kau ada. Alright, jadi so soalan saya, dia masih relevan tak? Itu yang saya nak tanya ni. Sebab bila kita cakap dengan budak-budak sekarang, dia cakap benda tu macam tak relevan. Kan, benda tu macam tak relevan sebab benda tu dia macam
tak relevan. Sebaliknya, pada saya nasihatnya kena berubah sikit. Hari ni kita tak boleh cakap live below the means. Mungkin kita kena cakap, become a wise spender. Maksudnya jadilah orang yang belanja dengan bijak. Kan contohnya macam tu. Daripada kita cakap kau jangan belanja lebih daripada, tapi kita cakap belanja dengan bijak. Kan belanja dengan bijak. Sebab mungkin bila kita berbelanja dengan bijak, kita ada kemampuan untuk meningkatkan kita punya income. Betul? Right, sebab ramai orang, kita ingat bila kita kurangkan saja kita boleh better, iaitu kita below, kalau kita live below the means, we are good. Tapi pada pandangan saya, mungkin benda tu juga adalah satu benda yang mungkin menyebabkan ramai orang tak berfikiran ke depan. Kan, tak berfikiran ke depan sebab dia lebih kepada defensif. Dia macam main bola juga tau. Kan, main bola ni kadang-kadang bila kita main bola nak menang, kita tak boleh bertahan je. Kan kadang-kadang kita dah score goal pun, kalau kita bertahan lama sangat, kita kena juga. Itu yang terjadi tadi dekat Hungary dengan apa ni, dengan Jerman. Kan terpaksa je, walaupun Hungary dah score dah ke depan, tapi dia mula bertahan. Bila mula bertahan, Jerman take advantage dan dia score. Lepas tu dia dia counter, dia score balik, tapi dia masih nak bertahan. So Jerman attack, dah tinggal last minute. Lepas tu dia cuba nak attack, tak boleh. So maksudnya kita perlu rethink balik. Kan kita perlu rethink balik untuk kita fikirkan sama ada advice tu masih relevan ke tak. Kan macam belajar dengan bijak is a good concept. Itu nanti yang so we know what to avoid. Bagus kan Kak Mariam cakap ni. Alright, kita perlu tahu apa tu, kenapa kita perlu below the means, supaya kita boleh avoid, supaya kita tak jadi benda-benda yang menyebabkan orang susah. Betul, sebab bila kita tengok segala benda, kenapa orang terjebak dalam hutang macam-macam ni, disebabkan mereka berbelanja lebih daripada kemampuan mereka. Jadi dari segi tu benda tu masih relevan, betul tak? Tapi apa yang Mariam cakap ni saya suka. Sebab bila kita faham benda tu, barulah kita tahu apa yang perlu kita avoid dan apa yang perlu kita belanja, right? Sebab belanja dengan bijak tadi. Bagus. Okay, dia cakap lagi with extra 5 kita nak beli something 4. Kita nak invest so it become 50. Yes. So basically itu maksud perbelanjaan dengan bijak. Kan? RM5 tadi kita boleh, mungkin RM5 tak boleh sekarang. Pergi Starbucks pun dekat $12, $14 kan. Okey, tapi $14 tu 10 kali awak simpan beli Doji ke Bitcoin. Aku cerita pasal kripto pula. Beli Doji sebab itu mungkin relevan sekarang kan. Kalau nak beli saham pun tak relevan sangat sekarang. Tapi saya rasa dengan duit yang macam tu, 100, 200, 300 ke 500 ke, kita boleh beli-beli yang benda-benda macam tu dan kita lupa kan. Alright, so itu yang maksud dia. Okay, nafsu bos tu tak jadi relevan. Nafsu bos tu yang tak jadi relevan. Okay, itu yang silapnya. Kan silapnya Zailan ni, bila kita cakap nafsu tadi kan, bila dia nafsu, dia dah jadi macam dia tak relevan lagi. Sebab tak, untuk orang nafsu benda ni relevan. Kan pada saya, kalau you memang ada nafsu yang luar biasa, yang like you tak boleh, then this is relevant. Nasihat ni sangat penting untuk dia orang supaya dia boleh check balik. Kan check balik. Sebab kalau tak, nasihat ni dia kalau tak relevan, orang macam tu tak terkawal. Maksudnya dia akan terus dalam kancah hutang. Dia akan terus berhutang sebab dia rasa aku kena dapat ni, hutang pun tak apa. Sebab tu benda ni relevan pada orang-orang tadi. Jadi ada juga yang cakap tadi kan, benda ni adalah terpulang pada individu dan keadaan. Kan, keadaan dan individu. Tapi macam mana kita nak jadikan benda ni relevan, at the same time kita tak negatif. Maksudnya dia relevan tapi dia tak jadikan macam kita masih dalam keadaan yang macam dulu, kita masih tak berkembang. Kan kita nak benda ni juga, bila kita cakap benda ni, dia orang makin maju. Itu yang saya, bila saya semalam saya bercakap dengan golongan muda lah kan. So kita ada sedikit macam argument, bukan argument, discussion. Kan kita discuss. Betul, kena belajar dengan bijak, kena faham betul-betul macam mana nak atur perbelanjaan. Yes. So semalam kita ada discussion dengan benda ni. Lebih-lebih lagi bila saya tengok kat situ, kan budak-budak ni dia punya iPhone, dia punya iPhone dia semua canggih-canggih.
Alright. Dan kita mungkin pada orang lama kita nampak apa ni, dia tak, kenapa kau beli sampai mahal-mahal macam ni and everything. Tapi sebenarnya alright, pada dia benda tu juga dia boleh buat duit. Kan dia gunakan benda tu dan dia boleh buat banyak kerja. So dekat situ saya nampak actually kalau, dan dia beli dalam keadaan berhutang, maksudnya dia beli yang dia kena bayar bulan-bulan tu dia kena beli. Tapi saya nampak alright, itu perbelanjaan yang sebenarnya mendatangkan hasil pada dia, betul tak? So dalam konteks tu dia tak live below his dia sebenarnya bukanlah konsep tu mengganggu dia, tapi dia nampak kalau dia ikut below the means, saya dengar betul-betul kalau dia ikut konsep aku tak mampu beli ni, kan aku tak mampu belilah, jadi aku pakai yang biasa. Mungkin ada benda-benda yang dia boleh buat dengan phone yang lebih mahal ni pada phone yang murah tadi. Contohnya, sebab tu saya cakap benda ni ada tempat ni dia memang tak relevan. Kan ada tempat yes it's relevant. Macam Zainal cakap bila nafsu mengatasi kita, then nasihat ni sangat relevan. Jadi macam mana kita sekarang nak bawa benda ni supaya kita nak nampakkan pada orang bahawa apa yang kita cuba cakap ni, live below your means ni, doesn't mean you need to cut your expenses semua. It's not about cutting your expenses, tapi being smart and intelligent in using the resources, which is money, your money resources, dengan betul. Alright, sebab tu benda ni lah yang semalam kita nolak duduk. Sebab tu contohnya adakah datang kelas belajar satu yang mungkin tak mungkin kita tak mampu belajar ataupun tak mampu nak bayar. So adakah itu something yang live below the means? Kan aku tak mampulah nak bayar belajar ni. Kan yelah, kalau kita nak pilih bayar mahal-mahal tu, saya sendiri tak setuju. Tak guna korang bayar mahal-mahal untuk nak belajar sesuatu. Kan sebab dia lebih kepada perbuatan kita. Alright, jadi sekarang apa yang saya cuba nak bagi dengan dalam perbincangan ni kan, so kita kena cuba berbelanja pada what I call rain making expenses. Alright, rain making expenses. Apa tu rain making expenses? Alright, rain making expenses adalah perbelanjaan yang kita akan mula lakukan untuk increase production dan revenue kita dalam bisnes. Kan itu maksudnya rain making expenses. Jadi apa yang semalam bila saya bincang, saya tengok diorang ni pakai semua kan, kereta pun besar, bukan besar lah, kereta mahal. Jadi bila saya cerita dengan diorang, okay, and benda tu saya nampak benda tu adalah rain making expenses untuk diorang, yang sebenarnya dengan benda tu dia increase diorangnya production dan revenue. Okay, so faham contohnya diorang gunakan benda ni untuk marketing dan advertising. Sebenarnya dia gunakan benda tu untuk marketing, advertising, sebab dia perlu that kind of like thing untuk attract. Itu dia buat. Kan saya nampak benda tu, dan dia gunakan teknologi yang ada dalam benda ni untuk dia create more benda. Jadi advice live below the mean pada masa tu adalah something yang mungkin tak relevan tau. Yang tak relevan. Okay, bukan rate making rain making, R-A-I-N, rain making expenses. Dia rain making ni dia macam hujan kan. So rain making so kita buat ni untuk kita turunkan hujan, maksudnya rahmat duit kan. Itu maksud dia Okay, so apa yang patut kita boleh buat untuk memastikan live below the means ni, right, sebenarnya satu benda yang bukan negatif. Right, saya nak just benda tu kita letakkan dalam kepala otak kita. Alright, saya nak hari ni semua yang ada kat sini kita mula letakkan live. Bila saya cakap mungkin datang kelas saya ke apa ke nanti, saya cakap okay, live, kita kena live below the means. Apa maksud dia? Dia bukan bermaksud negatif. Alright, sebenarnya dia sebenarnya untuk kita membantu meningkatkan means kita. Kan live below the means kan. So how to increase the means? Macam mana kita nak increase the means? So bila cakap you must live below the means, that means how to increase the means. Sebab tu saya selalu cakap dalam kelas saya cakap saya tak cakap spend less than what you earn. Kan, spend less than what you earn is a very negative
negative kind of like live below the means. Tapi apa saya cakap? Earn more than what you spend. Earn more than what you spend. Maksudnya, it's like opens up your mind to earn more than what you spend. So, benda tu adalah satu konsep yang apa yang kita bincangkan pada hari ini. Alright, topik hari ini, live below the means is not necessary is something negative, but you can put it in a way that how you can increase your mean. Alright, jadi apa yang kita nak kita boleh buat untuk memastikan kita faham benda ni? So saya ada 3 soalan yang awak boleh tanya pada diri awak sendiri. Alright, 3 soalan ni awak tanya pada diri awak untuk memastikan awak dalam kategori increase the means tak? Increase the means tak? Bukan kita dengar, oh aku tak boleh belanja tu, aku tak boleh belanja ni, aku tak boleh beli ni, aku tak boleh beli ni. This is all time hari ni dengan apa-apa yang berlaku depan kita ni. Mana boleh kau macam duduk macam tu, kan? Ada orang nak pakai smartphone pun tak boleh. Dia cakap membazir dan sebagainya. Alright, tingkatkan means. Apa maksud dia? So ada 3 soalan yang boleh tanya. Tulis benda-benda ni, ataupun kalau kau tak ada kesempatan nak menulis ni, awak boleh lah nanti rekod ke apa, dengar boleh, sebab benda ni penting. Saya nak awak faham benda ni. Okay, first kali dalam bisnes, yang kita cerita pasal bisnes. Alright. So apa yang Abang Bu nak bagi 3 soalan Apakah task dalam bisnes awak, alright, yang kalau buat boleh save your money, alright, save money, yang maksudnya apa yang awak nak buat, some task yang awak perform dalam bisnes, alright, to save money ni kan, could be done by others. Contohnya, kadang-kadang kita nak sibuk habiskan masa kita dengan sebab kita nak save duit. Konon-konon kalau aku bayar gaji orang ni, nanti aku tak ada duit, mungkin aku punya ni. Jadi benda ni sebenarnya adalah satu benda yang negatif dalam bisnes. Alright, ramai orang dia anggap benda tu adalah dia follow the live below the means punya konsep. Tapi sebenarnya dia silap. Sebab apa? Dengan tak kita memberikan kerja-kerja yang sebenarnya kita boleh leverage dengan orang lain, alright, dengan harapan kita boleh save duit sikit ni, sebenarnya kita tak ke depan, kita ke belakang. Alright, kita ke belakang. Maksudnya kita tak boleh nak move forward. Sebab we try to like macam nak buat semua, dan masa kita yang mungkin like sangat sempit tadi, mungkin jadi lagi sempit. Sebab tu the first, alright, tanya, alright, apa yang aku buat ni boleh tak aku bagi pada orang lain, supaya aku ada masa lain untuk aku buat, untuk kembangkan bisnes aku. So you kena tanya benda tu. Alright. Kedua, apakah perbelanjaan yang kalau aku lakukan sekarang ni boleh increase aku punya production dan juga revenue aku? Kan apa yang aku kalau aku belanjakan yang boleh increase aku punya production dan revenue aku? Tanya soalan ni. Alright, sebab bila kita cakap tak cukup ni, maksudnya saya ada banyak ni je, oh ni kena simpan, saya tak boleh belanja kat sini. That means we are not living below the means. We are actually in a negative portion of it. Jadi tanya, kalau saya belanjakan benda ni, boleh tak dia increase saya punya production ataupun revenue saya? Tanya benda tu supaya benda tu tak jadi satu negative donation of live below your means. Alright, tanya soalan yang kedua. Clear Faham ke faham ni? Aku main cakap ke orang macam okey ke tak ni, kan? So sebab benda ni interesting. Semalam kita ada cakap panjang dengan budak-budak ni kan, macam very interesting. It's actually like give me some thoughts to think. Sebab tu saya bawa sebagai topik pada hari ni. Okay, secondly, kalau awak rasa macam tak cukup, kan, mungkin awak perlu tapi tak cukup, kan, awak kena ada plan. Awak kena buat plan macam mana aku boleh tambahkan aku punya means tadi, macam mana aku tambahkan aku punya perbelanjaan tadi, alright, supaya dia boleh increase aku punya production. Dan bila production aku increase, aku punya mean, aku boleh increasekan mean aku. So tanya soalan ni, kalau awak rasa nombor 2 kan, awak tak boleh nak belanja ni sebab awak dah tahu kalau saya belanja dekat sini, saya punya pendapatan akan meningkat, saya punya bisnes akan meningkat, tapi saya tak ada. So kalau tak ada, awak tak boleh terus duduk diam. Awak kena berapa cepat yang boleh dapatkan expenses ni, sebab awak punya means ni awak boleh tambahkan. Bukan awak duduk situ je, kan. So sebenarnya live below the means ni is very positive for me. Sebab semalam saya fikir, this is something powerful. Alright, so saya harap perbincangan kita ni akan bagi awak macam satu thoughts untuk awak fikirkan. Alright. Sebab tu kalau kita nak macam reduce kita punya expenses saja, kan, kalau it's very hard. Kalau kita nak macam cari jalan untuk nak mengurangkan perbelanjaan, and benda tu
is very hard, kan? So, awak punya goal dalam bisnes ni adalah growth punya fokus. Macam mana nak boleh increase aku punya mean dalam bisnes? Apa yang aku boleh buat lagi? So, that should be the thing. Sebab benda tu akan give you a more productive, kan? More productive. Bila kepala otak kita fikir macam tu, you akan mula dapat banyak, okay, rain making expenses yang boleh buat. Alright, maksud saya kalau kita dalam negatif, macam mana aku nak kurangkan, macam mana aku kurangkan, macam mana aku kurangkan, you akan jadi stres. You akan jadi stres, your brain ni takkan grow, dia takkan jadi produktif. Dia takkan jadi produktif. Sebab tu awak kena mula fikir apa yang aku boleh buat untuk increase aku punya mean tadi. So this is what you need to like ask yourself, kan? So bila awak tanya soalan ni, insya-Allah alright, awak akan nampak banyak lagi benda yang sebenarnya sebelum ni tak nampak. Alright, so you akan actually like start to spend more, kan? Awak macam tak rasa macam I'm spending, like bukan below the means. It's a negative thing. It's below the means to increase my mean. Alright, itu maksud saya. Jadi expenses yang apa tadi akan increase kita punya production and revenue and cash and profit is kita punya rain making expenses. So remember, alright, bila live below the mean, you think about rain making expenses. Kalau it's a rain making expenses, you ask that 3 questions yang saya kongsikan. Alright, okay. So apa ni, earn more than you spend, simple yet simple yet mind shift, mind blowing. Alright, so that is how you transform, kan? Thank you for that ni. Alright, apa task dalam bisnes yang boleh save money, apa perbelanjaan yang boleh tingkatkan production revenue? No choice, kita live below the means, long term won't work, cause inflation. Rain making, biar abang tulis kat sini, rain making tu rain making expenses. Okay, so itulah sedikit yang kita dapat kita dapat bincang pada hari ini, insyaAllah. So besok kita ada lagi satu topik yang menarik. Saya akan bincangkan dalam setengah jam ilmu. Tapi join pagi untuk kita dapatkan semangat, kita dapatkan satu circle yang positif, adik-beradik ramai kat sini, insyaAllah. Alright, untuk kita dapat terus meningkatkan ilmu kewangan kita, dan juga di samping kita jadikan diri kita sentiasa bermotivasi, sentiasa redha dengan segala takdir yang Allah berikan. Allah turunkan takdir ni, kita terima, kita redha, kita sabar, kita teruskan perjalanan kita dengan keyakinan yang penuh pada Allah, kerana dengan keyakinan inilah Allah akan bantu kita. Sesiapa yang berpegang teguh pada Allah, Allah akan pasti bantu. Walau apapun yang berlaku, kita berpegang teguh pada Allah dan kita yakin pada takdir Allah, kita sabar dan kita teruskan perjalanan kita, pastinya Allah akan sentiasa membantu dan rapat dengan kita, insyaAllah. Right? Jadi okay, ni Suhaimi baru masuk capek segitu apa capek sama benda kau ni bahasa apa? Kau ni datang je kau ada je bahasa-bahasa yang aku tak faham. Kau ni sejak sejak duduk dekat airport ni, aku rasa kau dah macam tak jumpa orang ramai sangat kau dah macam tu. Then after that mau praktik macam beli tubing yang pasang pack hari tu, lebih kurang macam tu. Okay, so Lina okay best, salam Wealth Chief Engineer. Allah Akbar, tu aku punya benda baru Wealth Engineer. Alright, always think positive. Sejak semalam aku tengok engkau dah makin handsome. Allahu Akbar, inilah yang aku nak dengar, kan? Ini bila aku dengar, aku kena bagi tepuk, babe. Aku bagi kau 2 lah. Terima kasih lah Okay Lina Jenny, dan okay, itu sajalah saya rasa dapat kita bersama dalam lebih kurang 1 jam. Kita berbincang. Saya harap apa yang saya kongsikan ni akan menjadi satu benda yang baik dalam kehidupan anda. Alright, saya ambil kesempatan. Apa tadi yang 3? Apa yang tadi? Yang ketiga, berapa cepat, kalau let's say yang kedua tadi kan, awak kena tahu, ni awak kalau awak belanja kat sini awak akan increase, kan? So tapi awak tak ada duit tu, awak tak ada kemampuan resources. Jadi soalan ketiga, berapa cepat yang awak boleh plan untuk awak dapatkan benda tu? Berapa cepat awak boleh plan? Alright, itu yang maksudnya. So berapa cepat awak boleh plan supaya awak boleh increase that means, right? Bukan kita duduk macam bila tak ada, tak payah buat lah, bukan macam tu, right? So always remember, sebab tu kita ni negatif yang Allah
suruh kita tengok tu, dia bukan negatif, sebenarnya dia untuk memberikan kita positif. So bila kita tengok je neraka tu, ya Allah neraka, kita terus nak berubah. Bukan kita duk fikir pasal neraka, tak, kita tak nak, kita terus berubah, kita nak buat benda. Itu maksud saya. Jadi live below the means ni mungkin dia adalah satu donation yang negatif, yang menyebabkan ramai orang bila dia ikut benda tu dengan cara yang negatif, dia tak dapat dia punya result. Sebab tu semalam selepas aku berbual dengan budak-budak ni saya rasa kita perlu macam ubah sikit pemikiran mengenai live below the means ni. That's how the whole thing lah, insyaAllah. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Terima kasih kerana datang, dan saya mendoakan mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini, semua yang ada di sini, Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa merahmati kita semua, berikan kita afiah. Mudah-mudahan kita dilindungi daripada wabak yang sedang tak tentu hala ni. Dan saya juga mendoakan mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan rezeki awak semua. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat ni adalah daripada sumber yang sangat Allah berkati. Mudah-mudahan daripada sumber tu kita boleh dapat mengembangkan rezeki kita ni. Daripada sumber ni lah, sumber yang baik pastinya akan memberikan rezeki kita peluang untuk berkembang, agar kita dapat berzakat, berinfak, berwakaf, bersedekah. Macam mana awak nak tahu rezeki awak ni ada dia punya barakah dia? Bila awak sentiasa fikirkan benda-benda macam tu, berwakaf, berinfak, bersedekah, berzakat. Benda-benda ni bila kita buat dan kita, itu maksudnya tandanya insya-Allah rezeki yang kita dapat tu ada barakah. Dan dia mesti dilakukan dengan ikhlas. Sebab bila awak nak bersedekah, bila awak nak macam ni, kalau awak rasa benda tu datangnya daripada sumber yang tak baik, awak pun rasa tak sedap, kan, tak sedap. Ini orang-orang yang sebenarnya tak faham dunia. Kalau dia cakap, ya aku dapat sumber ni, aku dapat rasuah ni, aku nak bagi derma, sebenarnya dia tak faham apa sebenarnya kehidupan. Alright, so sebab itulah saya doakan mudah-mudahan Allah akan sentiasa berikan kita hidayah dan taufiknya. Mudah-mudahan dengan taufik dan hidayahnya kita akan diberikan panduan untuk hidup dalam keadaan yang beriman dengan nilai takwa yang tinggi, insyaAllah. Right? So itu sajalah daripada Abang Abu, dan saya juga mohon doa-doa anda ni semua untuk kesihatan saya. Mudah-mudahan Allah jaga, dilindungi saya daripada sebarang niat buruk manusia, jin dan setan. Right? Biar dilindung supaya saya tak nak terkena niat-niat yang tidak baik. Okey, itu sajalah daripada Abang Abu, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi esok. Alright, so all the best for all of you. Alright, stay safe, stay healthy, and stay healthy. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta Allah ya Muhammad, anta misbah as-suduri.